Jom kawan-kawan, rancangan dah nak mula ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar anak-anak? Kabar baik, Mama. Kami sayang Allah dan juga Rasulullah. Kami sayang Baba dan juga Mama. Kami juga sayang ahbab semua. Jom belajar bersama-sama. Lima Sayyidah. Belajar dulu. Baru main. Sebelum kita nak belajar, jom kita perbaiki niat. Rabbi bihubbi linnabi wa alihi abdil hawaya bisalihin niyati. Rabbi bihubbi linnabi wa alihi abdil hawaya bisalihin niyati. صلى الله ربنا على النور Episod kali المبين ini kita amanah. مصطفى سيد المرسلين Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin. Sayyidina Umar Khalifah kedua selepas Sidna Abu Bakar. Akrabnya mereka berdua dengan Habibullah Mukhtar. Assalamualaikum. Azkirah ke ni? Waalaikumsalam. Kakak. Tak kira dengar hampa macam belajar satu qasidah. Tu qasidah apa? Oh, tadi kami baca qasidah tentang Sayyidina Umar Al-Faruq. Oh, macam best je. Kenapa ke Sayyidina Umar Al-Khattab tu? Kalau Kak Kira nak minta hampa kongsi sikit dekat Kak Kira boleh tak? Boleh. Kongsi dekat luar nak? Nah. Kita duduk kat tangga nak tak? Tangga kat mana? Tu. Oh, okey. Oh ya? Okey. Jom kakak, Kira. Macam ni kisah dia. Terbelakang Sayyidina Umar Al-Khattab. Nama bagi khalifah kedua ini ialah Sayyidina Umar bin Khattab. Nama ayah beliau ialah Khattab bin Nufal, manakala ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Ibunya adalah sepupu kepada Abu Jahal. Sayyidina Umar digelar sebagai Al-Faruq yang bermaksud pemisah bagi yang batil dan yang hak, iaitu benar. Gelaran ini diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar dilahirkan 13 tahun kemudian selepas tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar wafat pada tahun 23 Hijriah, iaitu 12 tahun selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alah, banyak tu je ke kakak tahu? Tu siapa yang nak cerita? Akak tahu. Azkirah kan ada. Main kat bawah je lah, Decak. Jom, Decak.
Kira cepatlah cerita. Okey. Ya nak tahu cerita apa tentang Sayyidina Umar? Dek Kira tahu sikit je. Boleh ke Kak Dek Kira kongsi? Boleh. Cerita dia tentang isteri Sayyidina Umar sebelum Sayyidina Umar masuk Islam. Yang Kak Kira tahulah kan. Isteri Sayyidina Umar nama dia Zainab binti Maz'un. Waktu tu sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Umar ada 3 orang anak daripada isteri pertama dia. Anak Sayyidina Umar dengan isteri pertama dia Zainab binti Maz'un tu, yang pertama nama Hafsah, yang kedua Abdullah, yang ketiga Abdul Rahman Al-Akbar. Lepas Sayyidina Umar masuk Islam tu, barulah Sayyidina Umar kahwin banyak isteri. Boleh. Faham tak? Lama. Panas nak kat sini. Jom kita pergi kat kolam lah. Jom. على النور المبين أحمد المصطفى. Ya, cepatlah sambung. Okey, sambung yang tadi balik tu kan. Lepas Sayyidina Umar masuk Islam, barulah Sayyidina Umar kahwin dengan beberapa orang lagi wanita yang lain. Dan ramai lagi lah Sayyidina Umar dapat anak dengan wanita-wanita tu. Antaranya Sayyidina Umar kahwin dengan anak Sayyidina Ali, iaitu Sayyidah Ummu Kalsum. Oh, macam tu. Kata kira Zainab Umar garang Sarah. Kenapa tiba-tiba nak tanya soalan macam tu? Yang Kak Kira tahulah kan, Sayyidina Umar ni seorang yang tegas. Sampai kan kalau Sayyidina Umar lalu kat satu laluan tu, syaitan dengan iblis tak berani lalu. Pun akan lalu kot jalan lagi. Sebab apa tahu tak? Sebab Sayyidina Umar ni seorang yang memahami agama yang begitu mendalam. Dan Sayyidina Umar dia beriman dahulu sebelum masuk Islam. والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قد سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. Demi yang jiwaku berada di tangannya, syaitan tidaklah menemuimu sama sekali ketika engkau melewati suatu jalan, melainkan syaitan kala itu mencari jalan lain selain jalanmu. Hadis riwayat Bukhari. Oh, macam tu. Enak. Roar. Assalamualaikum. Masya Allah. Dah nak tidur dah semua? Baba main nak salam anak-anak Abah sebelum tidur. InsyaAllah. Salam. Jangan lupa gosok gigi sebelum tidur. Jangan lupa baca doa tidur. Okey? Okey. Baik. Abah, tak ada cerita ke malam ni? Ha? Nak dengar cerita ke? Nak. Yelah Baba, kan Baba ada sebut dalam qasidah. Sebelum beradu cerita pada isteri, juga pematamu putera dan puteri, cerita hidup Nabi pada setiap hari. Kalau tidak tahu, wajiblah pelajari. Allahumma salli ala nabi wa alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma salli ala nabi wa alihi wa ashabihi wa sallim. Okey, kau nak dengar cerita? Okey, semua ambil tempat Baba cerita. Jom, bismillah. Malam ni Baba nak cerita berkenaan tentang seorang khalifah yang hebat. Namanya Sayyidina Umar Ibn Khattab. Jawab? Radiyallahu anhu. Sayyidina Umar Ibn Khattab adalah khalifah yang kedua selepas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ni kan punyalah adil dan saksama dalam pemerintahan dia, sehingga kan cuba bayang bila jadi pemimpin nak pastikan semua rakyat jelata tak ada seorang pun yang terlepas daripada diberi perhatian dan juga bantuan pertolongan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu ketika menyamar sebagai seorang rakyat jelata bersama dengan pembantunya Aslam. Jangan cakap dekat orang saya ini khalifah tau.
Saya nak pergi cek macam mana rakyat jelata saya. Sampailah di kawasan pendalaman, tiba-tiba Sayyidina Umar bin Khattab melihat ada satu orang wanita yang sedang dikerumuni oleh anak-anak dia semua, sedang menangis lapar. Macam mana selalu anak-anak Umar menangis kalau lapar? Laparlah Mama. Jadi wanita tu pun kata, sabarlah, sabarlah. Sayyidina Umar bin Khattab melihat wanita itu sedang merebus sesuatu dan juga api sedang menggelegak. Jadi anak-anak ingat dah tak lama lagi lauk itu akan dimasak. Mereka terus menangis. Macam mana mereka nangis? Mama lapar. Jadi sabarlah dia nak masak ini. Sehinggalah semua anak-anak tadi penat, letih, lalu mengantuk dan tertidur. Umar bin Khattab minta izin untuk ziarah, dan apabila masuk dalam rumah tu, wanita itu tidak tahu bahawasanya itu adalah khalifah. Apabila dilihat kepada dalam periuk, yang direbus itu ialah cuma batu-batu. Kenapa engkau buat begini kepada anak-anakmu, wahai ibu? Lalu ibu pun berkata, Umar Ibn Khattab sebagai khalifah tak ambil berat kepada kehidupan rakyat. Saya ni seorang ibu yang sudah kematian suami. Lalu saya tak dapat pergi ke sana untuk meminta bantuan. Anak-anakku sering menangis kelaparan. Jadi saya merebus batu sehingga mereka ingat saya sedang masak sesuatu. Akhirnya mereka tidur kerana kepenatan dalam keadaan kelaparan. Jadi nanti di depan Allah akhirat kelak, saya akan mengadu kepada Allah tentang khalifah yang namanya Umar bin Khattab. Waktu tu Sayyidina Umar bin Khattab pun menangis. Dia tahu kata ibu ni tak tahu kata ini adalah tuan khalifah. Sayyidina Umar bin Khattab kata, ibu tunggu di sini. Sayyidina Umar bin Khattab pun terus berlari bergegas ke Baitul Mal. Ambil gandum dan juga bahan-bahan masakan dan digalas. Tiba-tiba pembantunya Aslam tadi kata, Tuan Khalifah, biar ya saya galas untuk tuan. Jangan, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Engkau mampukah tanggung dosaku di dunia ini? Akhirat kelak engkau nak tolong jawab kepada Allah? Kalau engkau tak mampu, biar aku sendiri yang tanggung. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab pun datang balik bertemu pada ibu tadi dan tolong memasak untuk ibu tadi dan kejutkan anak-anak untuk dapat makan supaya mereka semua kenyang balik dah. Alhamdulillah. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab tak bagi tahu pun kat ibu tadi bahawasanya saya adalah tuan khalifah. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab pun selepas pulang saja, esok menghantar beberapa perutusan untuk undang keluarga ibu tadi. Terkejut si ibu bila tengok rupa-rupanya datang menghadap khalifah, dan khalifah itu adalah lelaki yang tolong dia semalam. Siapa dia? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi si ibu pun minta maaf. Sayyidina Umar bin Khattab pun kata kepada ibu, ibu tidak bersalah. Ibu, mulai saat hari ini, insya-Allah ibu akan dapat bantuan sentiasa sampai ke rumah kepada Baitul Mal. Tapi saya minta satu saja, ibu tolong maafkan saya supaya di akhirat kelak ibu jangan ungkit lagi di depan Allah. Saya takut kepada Allah. Jadi ibu tu pun setuju, kata insya-Allah wahai Umar. Maka cerita di sini anak-anak baba, kalau kita jadi pemimpin, kita kena tengok orang-orang keliling kita. Apa yang mereka tak cukup, apa yang mereka kurang, apakah mereka sedang masih lagi kelaparan, kita pula tidur dalam kekenyangan. Kalau nak tidur, pastikan tak terlalu kenyang. Okey? Kalau tidak nanti jiran-jiran kita disebut depan Allah, kita jadi berdosa kerana kami kelaparan, jiran kami sedang kekenyangan. Okey? Okey. InsyaAllah nanti kita sambung lagi cerita-cerita yang menarik pada setiap malam sebelum tidur. Allahumma salli ala nabi wa alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma salli ala nabi alihi wa ashabihi wa sallim. Okey, jadi selamat malam. Baba nak pergi tidur dulu dan anak-anak baba semua kena tidur dulu. Okey, semua duduk macam ni. Okey, ikut Abah sebut. Ya Allah. Ya Allah, Jadikan kami seperti Sayyidina Umar seperti Sayyidina Umar yang takutkan Allah yang takutkan Allah
dan prihatin kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Assalamualaikum. Salam. Hebat kan kisah Sayyidina Umar? Betul tu. Macam tu, jom kita qasidah Sayyidina Umar. Jom. Allahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Umar Khalifah kedua selepas Sidna Abu Bakar akrabnya mereka berdua dengan Habibullah Mukhtar Sidna Umar Al-Faruq sungguh beraninya jiwa berjuang demi agama sehingga hujung nyawa Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sebelum kita akhiri episod kali ini, jom kita baca doa penutup. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan Sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan Sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Kita dah habis belajar, jom main. Terima kasih semua.